Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Ini adalah kursus STPD 2023 Etika dalam Kegiatan Sains dan Teknologi. Nama saya Wan Muhammad Imran bin Wan Muhammad Kamil. Saya merupakan pensyarah dalam bidang astronomi dan astrofizik di Jabatan Fizik Fakulti Sains dan Teknologi. Jadi ini adalah kelas bersemuka kedua kita. Right? Jadi sebelum kita mulakan apa-apa, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Ya kan perlu dengan suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Baik, jadi untuk yang baru saja, sebab saya sedar yang minggu ni barulah kursus, pendaftaran kursus untuk awak semua settle. I mean, awak dah masuk minggu ketiga, jadi kita hanya boleh membuka kursus saja. Jadi saya nak luangkan mungkin dalam 5 minit awal tu, dalam 5 ke 10 minit awal ni, untuk menerangkan semula tentang perjalanan kursus ni. Kursus ini merupakan salah satu kursus yang ditawarkan oleh Fakulti Sains dan Teknologi. Namun kita juga menerima para pelajar daripada fakulti lain. Sebab dia juga mempunyai status sebagai kursus citra. Dalam kursus ini kita akan membincangkan tentang persoalan-persoalan etika yang berbangkit dalam bidang sains dan teknologi. Saya rasa kalau lihat buku panduan citra, ada banyak saja kursus-kursus berkaitan dengan etika. Kalau pelajar tahun 2, awak akan ambil kursus etika dan isu semasa yang menggantikan hubungan etnik dan PITAS tu. Jadi kursus ini dia ada persamaannya dengan kursus etika yang lain, tetapi ada juga perbezaannya. Dalam arti kata, kita akan bercakap tentang teori-teori etika, bagaimana nak menentukan sama ada sesuatu kelakuan ataupun keputusan ataupun tindakan itu bermoral ataupun tidak. Tetapi kita akan lebih menumpukan kepada persoalan-persoalan etika yang berbangkit daripada perkembangan sains dan teknologi. Jadi lebih kepada apa yang perlu seorang, dia tak semestinya seorang ahli sains pun, apa yang pemandangan kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi yang berpunca daripada kemajuan sains dan teknologi. Penggunaan teknologi-teknologi ini dia akan membangkitkan penggunaan teknologi dengan betul akan membangkitkan persoalan-persoalan moral. Jadi kursus ini akan menumpukan contoh-contoh yang kita akan bincangkan dalam kursus ni dia lebih menumpu kepada sains dan teknologi lah. Dia bukan bersifat umum. Jadi di skrin sekarang ni saya kongsikan yang ni saya mudah muat naik di UKM Folio. Kalau ke UKM Folio, saya susun bahan itu ikut minggu. Jadi ini adalah rumusan kuliah kita untuk minggu yang pertama. Saya baru saja muat naik rumusan kuliah untuk minggu lepas, right? Sebab minggu lepas kita tak ada kuliah bersemuka, jadi kita akan bincangkan tentang rumusan kuliah itu. Saya cuma nak pergi dengan agak laju untuk bahagian ini sebab yang ini kita dah bincangkan dua minggu yang lalu. Jadi seperti saya sebutkan, kursus ini tajuknya etika dalam kegiatan sains dan teknologi, right? Jadi apa-apa pun kita kena, perkara pertama yang kita kena ketahui adalah apa yang kita maksudkan dengan etika, right? Jadi etika ni adalah salah satu cabang ilmu falsafah, right? Dan apa yang kita bincangkan dalam ilmu etika adalah bagaimana ingin ataupun apakah tindakan, bagaimana kita nak menilai sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, right? Jadi akhirnya ilmu etika ni dia satu ilmu yang bersifat amali. It is a practical knowledge in the sense that it allows us to think what is the right thing to do, apa perkara yang sepatutnya kita lakukan, right?
apabila kita berdepan dengan pilihan, contohnya. Dan ia secara mudahnya kita nak menentukan sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, right? Dan bila kita bercakap tentang moral ini adalah satu ciri ataupun sifat tindakan, sama ada je salah ataupun sama ada je betul, kan, sama ada je baik ataupun sama ada je buruk. Apa yang kita maksudkan dengan baik, apa yang kita maksudkan dengan buruk itu bergantung kepada teori etika yang kita pegang lah, right? Ada setengah teori etika yang berhujah bahawa tindakan yang baik itu adalah tindakan yang akan mendatangkan manfaat kepada diri sendiri, right? Kemudian ada juga teori etika yang menyatakan bahawa tindakan yang baik itu adalah tindakan yang mendatangkan manfaat kepada seramai orang yang mungkin, right? Ada juga teori etika yang menyatakan bahawa tindakan yang baik itu adalah tindakan yang mematuhi peraturan ataupun mematuhi undang-undang. Ada juga teori etika yang menyatakan bahawa tindakan yang baik itu adalah tindakan yang mengikut perintah Tuhan. Ada teori etika yang mengatakan bahawa tindakan yang baik itu adalah tindakan yang mana kita membuat keputusan tu dengan bebas tanpa dipaksa, right? Jadi dalam kursus ini, sebelum kita masuk kepada aspek sains dan teknologi itu, kita akan melihat terlebih dahulu apa takrifan tindakan ataupun kelakuan yang baik. Perkataan baik itu sendiri boleh membawa maksud yang berlainan, banyak maksud berlainan, bergantung kepada teori etika mana yang kita imani ataupun teori etika mana yang kita pegang lah, right? Jadi di sini ada beberapa contoh persoalan moral lah, persoalan etika. Yang pertama, adakah berbohong kepada orang lain tu tindakan yang betul ataupun tindakan yang salah, right? Dalam Saya rasa kalau kita tanya soalan ini kepada orang awam ataupun kepada orang yang kita jumpa di jalanan misalnya, adakah berbohong itu tindakan yang bermoral ataupun tidak, saya rasa ramai orang akan kata secara automatiknya tindakan berbohong itu adalah satu tindakan yang tidak bermoral, right? Tetapi saya nak awak fikirkan, ada tak situasi di mana berbohong itu ataupun tidak memberitahu benda yang benar itu, benda yang betul itu, boleh jadi sesuatu yang dimestikan atau are there any situation, ada tak situasi-situasi di mana tidak bercakap benar itu boleh mendatangkan kebaikan berbanding keburukan. Misalnya kalau katakan ada kawan awak dia bertanyakan kepada awak, aku gemuk ataupun tidak, kan, contohlah, aku gemuk ataupun tidak, kan? Jadi bila kita soalan sedemikian ni, yalah, kita ada dua pilihan. Sama ada kita kata ya awak gemuk ataupun tidak awak tak gemuk, kan. Kalau kita kata ya awak gemuk, then mungkin kawan kita tu akan beras hati, kan? Tapi kita bersikap jujur, kan, sebab kita semua tahu kadang-kadang kejujuran itu sangat yalah, dia boleh menyakiti kita juga. So kalau kita bercakap benar dan kita kata ya awak gemuk, right, ada risiko akibatnya adalah kawan kita tu akan kecil hatilah sebab kita bersikap jujur dengan dia, kan. But we did the right thing. I mean, kita, kejujuran kita bersikap, we are telling him or her the truth, but the truth hurts, right? Ataupun kita boleh kata, well, kita boleh memilih membuat keputusan untuk tidak bercakap benar. Kita kata, oh taklah, sebenarnya kau tak gemuk pun, warna baju saja yang buatkan kau nampak gemuk. Kita boleh cakap macam tu juga. Dengan harapan, dengan bercakap bohong tu, maka kita boleh menjaga hati je, kita menjaga perasaan je, right? Jadi contoh yang mudah ni memberitahu kita yang kadang-kala it is not always obvious. It's not always obvious that telling telling lies is always a bad thing. Under certain circumstances, telling lies or telling untruth or not telling the whole thing, right, might be the better option, right? Jadi itu bergantung kepada dalam case tadi tu,
kita perlu menimbang ataupun kita perlu we have to weigh, kita perlu menimbang di antara sama ada aku nak bercakap jujur, tapi bila aku bercakap jujur kawan aku akan berasa hati, ataupun kita kata kita nak jaga hati kawan kita, jadi kita memilih untuk bercakap untuk berbohong. Right? Jadi dalam kes tu persoalan etika tu muncul sebab kita kena memilih sama ada kita nak mengutamakan kejujuran ataupun kita nak mengutamakan perasaan kawan kita, right? Dan bila berlaku pertembungan, right? Bila berlaku perselisihan sedemikian kan, kita terpaksa memilih, aku nak jujur ke ataupun aku nak jaga hati kawan aku kan. Kita tak boleh penuhi dua-dua. You cannot have both, right? Either you tell the truth and hurt your friend's feeling, or you tell a lie and then preserve your friend's feeling, and you have to choose either one or the other. Kan? Bila kita berdepan dengan dilema sedemikian, right, itu yang kita panggil sebagai dilema moral. That is what, ataupun dilema a moral dilemma, right? Maksudnya kita pilih mana-mana pun dia kita pilih mana-mana satu pun akan ada risikonya, right? Tak ada satu pilihan yang mana semua akan gembira, semua akan suka, right? Tapi tugas kita dalam hal sedemikian adalah untuk memilih jalan yang secocok dengan prinsip kita, yang secocok dengan nilai kita kan. Kalau kita seorang yang kata, aku tak boleh menipu, dalam apa jua keadaan aku tak boleh menipu, dan kita akan memilih, kita akan mengutamakan kejujuran dan kita merelakan dan terpaksa menerima lah kenyataan sekiranya kawan kita berasa hati yang kita kan. Kalau kita seorang yang berpendirian bahawa I cannot lie under any circumstances, right? Tapi kalau kita seorang yang berpendirian bahawa apa yang lebih penting adalah nilai persahabatan aku dengan kawan aku tu. Aku tak mau menyakiti hati dia, kan? Aku tak mau menyakiti hati dia. Jadi kalau aku perlu berbohong ataupun aku tak cakap keseluruhan benda yang benar tu pun tak apalah. Sekurang-kurangnya aku boleh memelihara perasaan kawan aku kan. Jadi kalau kita seorang yang berpendirian bahawa our relationship with our friends is much more important, right, than telling the truth, then we will decide that telling a lie is an acceptable cause lah. Adalah satu perkara yang berbaloi untuk dibuat sebab kita nak memelihara hubungan kita dengan kawan kita. Jadi dalam contoh ni, right, jalan yang kita pilih itu bergantung kepada satu pendirian. Dia bergantung pada pendirian kita. Kan? Do you value, adakah kita lebih menghargai kejujuran ataupun kita lebih menghargai menjaga perasaan kawan kita. Kan? Of course, kalau dalam situasi sebenar mungkin ada kawan kita yang yang boleh tak kisah pun, yang suka kalau kita bersikap jujur dengan dia kan. Tapi bukan semua orang sebegitu. Dan dalam contoh yang saya bawakan ini, kita andaikan sama ada kita bercakap benar dan menyakiti hati kawan kita, ataupun kita boleh berbohong kan, dan menjaga hati kawan kita, right? So that is an example of a moral dilemma, right? You have to choose one or the other, right? Satu lagi contoh yang saya bawa kat sini adalah sama ada kita wajar menjatuhkan bom nuklear ataupun tidak dalam peperangan. Dan ini berdasarkan kepada dalam sejarah manusia, right? Dalam sejarah manusia cuma 2 kali saja bom atom atau bom nuklear itu digunakan. Satu di Nagasaki, satu lagi di Yokohama dan di Nagasaki. Cuma dua kali itu saja bom nuklear digunakan. Dan sememangnya sebab bom nuklear waktu itu digunakan sewaktu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dalam peperangan di antara Amerika Syarikat dengan Jepun, right? Dan Amerika Syarikat yang memiliki bom nuklear.
Right? Jadi Presiden Amerika pada ketika itu, yakni Harry Truman pada waktu itu, mereka membahaskan isu ni sama ada mereka wajar menggunakan bom nuklear ataupun tidak. Sebab bom nuklear ni dia berbeza dengan senjata-senjata sebelumnya, sebab bom nuklear ni dia, kalau kita ingin mendapatkan kemusnahan yang paling dahsyat sekali daripada bom nuklear ni, ianya perlu dijatuhkan di kawasan kawasan bandar, kawasan yang didiami oleh ramai penduduk. Right? Tapi kita kena tanya, well, dalam peperangan wajarkah orang awam dilibatkan dalam peperangan tu kan? Sebab dalam kepala kita biasanya bila kita bayangkan peperangan tu adalah askar yang sedang berlawan di medan pertempuran kan. Jarang kita fikirkan, well, peperangan tu melibatkan orang awam yang tinggal di bandar kan. Jadi penggunaan bom nuklear itu dia menukar wajah peperangan. Dalam erti kata, dengan adanya bom nuklear itu, orang awam pun boleh terpalit sekali dengan pertarungan. Right? Maksudnya orang yang boleh terkorban bukan saja askar yang bertarung di medan pertempuran, tetapi orang awam pun boleh dicederakan, boleh dibunuh. Jadi sekiranya kita ingin menjatuhkan bom nuklear, right, ataupun nak menggunakan bom nuklear, maka kita harus bersedia untuk menerima kos kematian yang tinggilah di kalangan orang awam. Right? Maksudnya bukan saja askar yang memang askar, kalau kita jadi askar memang kita merelakan diri untuk mati demi negara kita ataupun demi rakyat kita kan. Jadi tetapi dengan adanya bom nuklear ni, semua orang tanpa mengira sama ada askar ataupun orang awam juga akan terpalit. Right? So that is a cause of a nuclear war, in the sense that if you want the greatest effect of a nuclear war, then you have to drop it on civilians. You have to involve civilians. Right? That is a cause. Dan sebaik saja kita melibatkan orang awam, maka kos kematian, kos nyawa itu akan meningkatlah. Right? So itu mudaratnya, itu risikonya, right? Menggunakan bom nuklear. Dan kalau kita nilai dari segi kos kematian itu saja, dan penggunaan bom nuklear itu dilihat sebagai suatu yang tidak bermoral. Sebab kenapa kita nak libatkan? Kalau kita dalam peperangan, kita akan cuba untuk mengurangkan, meminimumkan orang yang mati sebanyak yang mungkin. Right? Jadi membunuh secara melampau itu dilihat sebagai satu tindakan yang tidak bermoral. Right? Tetapi ada satu lagi sisi kepada hujah ni. Sewaktu pihak Amerika Syarikat membahaskan sama ada mereka patut menggunakan bom nuklear ataupun tidak, sewaktu Perang Dunia Kedua, ada pihak yang berhujah bahawa penggunaan bom nuklear itu dibolehkan sebab peperangan Dunia Kedua telah berlaku untuk satu tempoh masa yang agak lama. Right? Dua-dua belah pihak Amerika Syarikat dan Jepun mengalami telah berperang untuk jangka masa yang lama. Dan ada pihak yang berhujah bahawa sekiranya bom nuklear dijatuhkan ataupun digunakan ke atas pihak musuh, misalnya Amerika Syarikat mengebom Jepun, itu akan meruntuhkan keyakinan tentera Jepun, right? Dan itu akan mengakibatkan tentera Jepun lebih rela untuk menamatkan peperangan, untuk menyerah diri dan menamatkan peperangan. Right? So the argument was that, well, if by dropping the bomb, sekiranya dengan menjatuhkan bom nuklear ini,
kita boleh menamatkan peperangan tu secepat yang mungkin, right? Jadi supaya peperangan tu tidak berleretan, right? Dan menyebabkan kematian yang lebih banyak, then we should drop the bomb. Meaning to say that, well, dropping the nuclear bomb is the right thing to do if it can end the war. Sekiranya menjatuhkan bom nuklear itu boleh menamatkan peperangan serta-merta dan justru menyelamatkan lebih banyak nyawa, sebab perang tu dah akan tamat kan. Jadi menjatuhkan bom nuklear itu adalah satu tindakan yang dibolehkan, right? Jadi sekali lagi di sini kita ada dua jalan yang berbeza, right? Pihak yang mengatakan bahawa bom nuklear ni tidak patut digunakan, mereka berujar bahawa bom nuklear ni tidak patut digunakan sebab bukan saja askar yang akan mati, tapi juga orang awam yang akan mati, right? Justru dia akan melibatkan banyak kematian. Manakala pihak yang menyatakan bahawa bom ataupun yang berhujah bahawa bom nuklear ni patut digunakan, mereka mengatakan, well, kalau dengan menjatuhkan bom ni kita boleh menamatkan perang selekas yang mungkin, itu mungkin akan menyelamatkan lebih ramai orang sekiranya daripada kita berbanding sekiranya kita membiarkan, right, peperangan tu berlarutan untuk 2-3 tahun lagi, right? So that was the argument. Dan there is a documentary or there is a drama about this. Ada sebuah filem ataupun drama mengenai ini. Tetapi persoalan sama ada bom nuklear patut digunakan untuk menamatkan Perang Dunia Kedua oleh pihak Amerika Syarikat tu, itu adalah satu contoh persoalan moral, right? It's a moral decision, right? Sebab bom tu dah ada, right? Bom dia isunya bukannya sama ada kita boleh ataupun tidak mencipta bom. Bom tu memang dah ada pun. Isunya sekarang adalah patut kita gunakan ataupun tidak, kan? Should we use it or not? Dan bila kita berdepan dengan soalan wajar ataupun tidak kita menggunakan sesuatu, wajar ataupun tidak kita berbuat sesuatu, aku patut buat A ke aku patut buat B. Bila kita berdepan dengan soalan-soalan yang melibatkan boleh ataupun tidak, patut ataupun tidak aku buat sesuatu, maka secara tak langsung kita sebenarnya berdepan dengan persoalan moral, right? Dan bila kita berdepan dengan persoalan moral sebegini, right, kita perlu bukannya kita perlu buat eksperimen, bukannya kita perlu buat pengiraan, kan? Sebaliknya kita perlu membahaskannya, kita perlu menyenaraikan apa hujah menyokong, apa hujah membangkang, kemudian kita timbang antara hujah membangkang dan hujah menyokong tu lah, right? Kemudian buat pilihan kita sama ada, dan tiada pilihan yang hitam putih, maksudnya tak ada satu pilihan yang baik saja ataupun yang buruk saja, right? Setiap satu pilihan yang kita hadapi tu ada campuran baik buruknya, right? Jadi tugas kita bukanlah untuk menunggu sehingga ada satu jalan penyelesaian yang sempurna baru kita nak buat keputusan, tapi untuk menimbang faedah dan juga mudarat, baik dan buruk setiap satu pilihan yang ada, kemudian berdasarkan prinsip kita, berdasarkan nilai-nilai yang kita pegangi, kita buat keputusan kita, right? That is the nature. Itu adalah hakikat membuat keputusan moral, kan? Memang ada, kita akan menggembirakan setengah orang, kan? Kita akan memuaskan setengah orang, tapi pada masa yang sama kita akan menyakiti ataupun akan membelakangi orang lain, right? Dalam arti kata we will not please everyone, right? Some people will be happy with our decision, some people will not be happy with our decision, but that is the nature of a moral decision, right? Bila kita membuat keputusan moral, tujuannya bukan untuk membuat keputusan ataupun memilih jalan yang akan menggembirakan semua orang, right? Ataupun memilih keputusan yang hanya memuaskan diri kita saja, right? When we make a moral decision, right? When we make any moral decision, kan, bila kita nak memilih, bila kita berdepan dengan soalan apa yang patut aku buat, right?
kita tak sepatutnya buat keputusan tu berdasarkan apa yang memuaskan diri kita saja, kan? Ataupun kita juga tak sepatutnya membuat keputusan yang memuaskan semua orang. Sebab mustahil untuk puaskan semua orang, right? Dan kita tak sepatutnya membuat keputusan yang hanya memuaskan diri kita saja sebab kita tak hidup bersendirian di dunia ni. Sebaliknya, keputusan kita tu mesti mengambil kira kepentingan diri kita dan juga kepentingan orang sekeliling kita, right? Itu yang menjadikan pertimbangan ataupun persoalan moral ini susah ataupun rumit untuk diselesaikan sebab kita tak boleh fikir pasal diri kita saja dan kita tak boleh, dan kalau keputusan yang kita buat tu tak semestinya semua orang akan suka, right? Kita bukan ahli politik yang mengukur ataupun yang mengejar pujaan dan sanjungan orang awam, kan? When we make a moral decision, bila mana kita buat keputusan moral, apa yang penting adalah kita buat keputusan yang secocok dengan prinsip kita, dengan pendirian kita, dengan nilai yang kita pegangi, right? Jadi kita kena tahulah kalau sekiranya kita mengatakan bahawa berbohong itu uh, uh, tidak bermoral. Kenapa kita kata itu tidak bermoral, right? Dan dalam menentukan sama ada keputusan sesuatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, dia ada beberapa cara. Cara pertama adalah kita boleh bersandarkan kepada agama, right? Agama banyak memberitahu kita apa yang patut kita buat dan apa yang tak patut kita buat, right? Secara mudahnya, apa-apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, itu patut kita buat. Tapi apa saja yang ditegah ataupun dilarang oleh Tuhan, itu tidak patut kita buat. Jadi sekiranya kita boleh membuat keputusan sama ada suatu tindakan itu, ataupun kita boleh memilih di antara tindakan bermoral ataupun sama ada kita boleh menilai sama ada suatu tindakan tu bermoral ataupun tidak berdasarkan apa yang agama beritahu kepada kita, right? Kalau misalnya adakah berbohong itu bermoral ataupun tidak. Lepas tu kita tengoklah apa, kita boleh tanya ustaz kita, kita boleh tanya padri kita, kita boleh tanya sami kita, kan? Adakah berbohong itu dibenarkan di sisi agama X, kan? Lepas tu dia akan ceritalah, katakanlah agama X, kan? Sebuah agama yang mengatakan, berbohong itu tidak dibenarkan sama sekali, dilarang oleh Tuhan, dan kita akan menyimpulkan bahawa berbohong itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Jadi ini cara pertama, kita boleh menyandarkan moral kita ataupun pendirian moral kita tu kepada agama. We listen to what religion say. Wajarkah kita membunuh diri? Should we take our own life? Right? Dalam setengah teori etika, khususnya teori etika yang mengutamakan kebebasan diri sendiri, mereka akan menyatakan bahawa if you want to take your own life, it is your life, and as long as you don't harm any other people, then you should be able to do it, right? Ada teori-teori etika yang berhujah, yang membenarkan, yang membolehkan seseorang untuk membunuh diri atau mengambil nyawanya sendiri, right? Tetapi ada juga teori-teori etika, khususnya teori etika yang berdasarkan kepada agama, yang menegah, yang melarang kita untuk mengambil nyawa kita sendiri sebab nyawa itu bukan kita yang punya, kan? Jadi manakala nyawa itu bukan milik kita, jadi kita tak ada hak untuk membuangnya, right? Because our life, right? Our life does not belong entirely to us, therefore we have no right to give it away, right? So itu again, it depends on bergantung kepada teori etika mana yang kita pegang lah untuk membuat keputusan tu, right? So itu cara pertama. Cara yang kedua untuk mengetahui sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, kita boleh tengok apa undang-undang kata, right? Kalau sesuatu tindakan itu mematuhi undang-undang, maka dia dikira bermoral lah. Sebaliknya, sekiranya dia tidak mematuhi undang-undang, maka dia dikira sebagai tidak bermoral, right? So cara pertama, kita tengok apa Tuhan kata, right? Kalau tindakan itu
mematuhi perintah Tuhan, maka ia tindakan yang memoral. Yang cara kedua ni pula kita tengok sama ada tindakan itu mematuhi undang-undang, kan. Contohnya, adakah mahasiswa wajar ataupun adakah mahasiswa universiti boleh terlibat dalam perarakan politik, contohnya, right? Dan kita tengoklah dalam peraturan, dalam undang-undang yang mentadbir tingkah laku mahasiswa ni, boleh ataupun tidak mahasiswa terlibat dengan perarakan politik, kan. Kalau tak boleh tapi kita buat juga, maka kita boleh simpulkan bahawa tindakan kita terlibat dalam perarakan politik tindakan yang tidak bermoral, right? Itu contoh sajalah, right? Cumanya bila kita menyandarkan keputusan moral ataupun tidaknya suatu tindakan itu kepada undang-undang, kita kena sedar satu, undang-undang ni kebiasaannya adalah rekaan manusia, right? Justru tidak, undang-undang tu boleh berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, boleh berubah dari satu masa ke masa yang lain, right? Suatu masa dahulu, contohnya satu masa dulu di Amerika Syarikat, memiliki hamba abdi adalah suatu yang dibenarkan di sisi undang-undang, kan. Kemudian undang-undang tu dimansuhkan. Jadi sekarang ni memiliki hamba abdi itu adalah suatu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Jadi suatu perkara yang tidak bermoral, right? Jadi undang-undang ni manakan jerekaan manusia, right? Jadi ianya tidak bersifat mutlak, right? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ada kalanya undang-undang tu sendiri tidak bermoral. Maksud saya, undang-undang itu dia melanggar hukum moral. Contohnya undang-undang yang membatas, contohnya lah, katakan ada kerajaan kita menggubal undang-undang yang mana pihak kerajaan dibenarkan untuk mengakses akaun media sosial kita. Katakan kerajaan kita menggubal undang-undang yang mana yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengakses akaun media sosial kita. Dia orang boleh buka email kita, boleh buka Instagram kita, boleh buka Twitter kita, kan. Sekiranya undang-undang sedemikian diwujudkan, right, undang-undang itu akan melanggari hak setiap warga negara untuk kerahsiaan. Maksudnya setiap orang dia berhak untuk mempunyai rahsia, dan dia kata each one of us have a right to privacy. There are certain things which only we should know, and dan tidak ada orang lain boleh mengetahui benda tu, right? Jadi sekiranya kerajaan kita menggubal undang-undang yang mana pihak kerajaan diberikan berhak untuk mengakses akaun media sosial kita, membuka email kita, kemudian membaca email kita, meskipun undang-undang itu digubal oleh pihak kerajaan, namun kerana undang-undang itu dia melanggar hukum moral, yakni hukum moral yang mengatakan bahawa setiap warga negara itu ada hak privasi, ada hak kerahsiaan, maka kita menyimpulkan bahawa undang-undang yang digubal oleh kerajaan itu sebenarnya tidak bermoral. Dan bila kita berdepan, bila kita sebagai warga negara, kita sebagai rakyat berdepan dengan undang-undang yang tidak bermoral, maka kita mempunyai hak untuk tidak mematuhi undang-undang tersebut. Meaning to say that we should only obey laws, kita hanya patut mematuhi undang-undang selagi mana undang-undang tu tidak melanggari apa-apa hukum moral yang lain, kan. Katakan kalau contohnya kalau ada undang-undang yang mengiktiraf perkahwinan sejenis, kan, laki kahwin dengan laki, perempuan kahwin dengan perempuan, kan. Sekiranya ada undang-undang sedemikian, kan, dan kita berpandangan bahawa undang-undang itu melanggar hukum keagamaan, hukum moral, maka
kita kewajipan kita bukanlah untuk mematuhi undang-undang tersebut, tapi untuk untuk menafikan ataupun untuk melanggar untuk melanggar undang tersebut. Meaning to say that bila kita nak mematuhi apa-apa undang-undang tu, kita kena tanya diri kita adakah sebab dia tak semestinya undang-undang semata-mata undang-undang tu ada, jadi kita mesti patuh pada undang tersebut, right? Khususnya sekiranya undang-undang itu melanggar hukum keagamaan ataupun hukum moral yang lebih tinggi, right? Jadi sebab akhirnya undang-undang adalah rekat manusia dan undang-undang boleh diubah. Okey. Jadi itu cara kedua. Kita boleh mengetahui sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak berdasarkan sama ada dia cocok ataupun sepadan dengan cocok lah ataupun dengan undang-undang, right? Cara yang ketiga, right, cara yang ketiga untuk menentukan sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak adalah dengan menilai undang-undang itu berdasarkan adat resam, right? Maksudnya kalau sesuatu tindakan itu melanggar adat resam, melanggar pantang larang dalam sebuah masyarakat, maka ia boleh dikira sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Tapi sekali lagi kalau sebab macam pantang larang adat resam ni, again dia boleh bukan saja boleh berubah-ubah dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, tetapi ada benda yang menjadi pantang larang dalam masyarakat A kan, tidak menjadi pantang larang dalam masyarakat B kan. Misalnya mungkin dalam masyarakat A memakai seluar pendek sehingga menampakkan aurat tu bukan pantang larang kan, tetapi kalau kita tapi dalam setengah masyarakat kan, memakai seluar pendek sehingga menjolok mata tu jadi satu pantang larang kan. Jadi sekiranya kita menyandarkan keputusan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bermoral, apa yang tidak bermoral kepada adat resam, maka ianya akan bersifat relatif. Dalam arti kata dia boleh bergantung kepada dia akan bergantung kepada masyarakat tersebut, right? The customs will be what is permitted, apa yang dibenarkan oleh adat resam masyarakat A tak semestinya dibenarkan oleh adat resam dalam masyarakat B. Jadi dia bersifat relatif begitu. Jadi sekiranya orang bertanyakan kepada kita, macam mana kita nak tahu sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, kita jawab ada 3 cara. Sama ada kita lihat apa agama kata, right? Apa agama kata maksudnya kalau tindakan tersebut secocok dengan perintah Tuhan ataupun diperintahkan oleh Tuhan, maka kita kata tindakan itu tindakan yang bermoral. Sebaliknya, sekiranya tindakan itu dilarang oleh Tuhan, maka itu adalah tindakan tidak moral. Cara yang kedua adalah kita boleh merujuk kepada undang-undang. Right? Sekiranya tindakan itu melanggar undang-undang, right, maka ia dikira sebagai tidak moral. Tetapi ini bergantung kepada sama ada undang-undang itu sendiri bermoral ataupun tidak. Because you can have immoral laws, right? So kita boleh ada undang-undang itu sendiri yang tidak bermoral. Okay? Kemudian cara yang ketiga adalah dengan merujuk kepada adat resam, right? Apa pantang larang dalam sebuah masyarakat itu kan? Apa yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan. Jadi ini secara ringkasnya apa yang kita maksudkan sebagai ilmu etika, apa yang kita maksudkan dengan dilema moral, dan macam mana kita menentukan sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak. Kalau pergi ke bahagian bawah ni, right, bawah ni ada disenaraikan kat sini, what is the source, rajah ni dia merumuskan apa yang kita bincangkan tadi, right? Apa sumber-sumber etika. Maksudnya macam mana kita nak tahu sama ada sesuatu itu beretika atau apa asas etika itu. Asas etika itu boleh datang daripada agama, right? Divine will ni maksudnya kehendak Tuhan. Maksudnya sekiranya Tuhan berkehendakkan supaya kita menutup aurat,
kemudian kita menutup aurat, maka menutup aurat itu adalah tindakan yang moral. So, maknanya punca baik buruk, punca moral itu datang daripada Tuhan, divine will, kehendak Tuhan ataupun hukum Tuhan, right? Ataupun dia boleh datang daripada sumber-sumber yang sekular. Sumber-sumber sekular mungkin daripada sekular dalam kata ianya tidak, sebab apa perbezaan di antara yang keagamaan dengan sekular ni adalah hukum keagamaan ataupun jawapan yang berasaskan agama dia berdasarkan apa Tuhan perintahkan, kan? Macam mana kita nak tahu apa perintah Tuhan? Biasanya pada wahyu, kan? Wahyu ataupun kitab suci ataupun ajaran-ajaran rasul, nabi semua ni, right? Jadi religious answer ni ataupun yang bahagian ni dia bergantung kepada apa dalam bahasa Inggeris dia panggil dia, dia berdasarkan revelation maksudnya wahyu, right? Sebab wahyu itu adalah perintah Tuhan tu diturunkan kepada manusia melalui wahyu, kan? Jadi apa yang membezakan religious answer ni dengan secular answer ni adalah secular answer ni dia tidak langsung berdasarkan kepada apa yang Tuhan berdasarkan wahyu lah. Dia sebaliknya dia berdasarkan akal fikiran. Maksudnya kalau kita nak tahu sama ada sesuatu tindakan itu baik ataupun buruk, kita jangan lihat apa perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa hukum Tuhan. Sebaliknya kita cuba fikir dengan akal kita. Okey, kalau aku bohong, dan apa akan jadi? Akan jadi elok ataupun tidak, baik ataupun tidak, banyak manfaat ataupun tidak, right? Jadi ini adalah dua asas etika, right? Sama ada etika tu berasaskan perintah Tuhan, right? Dan ini yang banyak diamalkan dalam agama besar dunia, ataupun dia tidak langsung berdasarkan agama, yakni dia bersifat sekular, right? Meaning to say that we have to figure it out using our brains lah kiranya, right? So selain itu, bagaimana kita nak tahu sama ada suatu tindakan itu beretika ataupun tidak? Macam saya sebutkan tadi, kita boleh merujuk kepada agama, right? Merujuk kepada agama, right? Kepada wahyu, kepada amalan tradisi keagamaan, kan? Ataupun pengalaman itu sendiri, right? Pengalaman keagamaan itu sendiri. Ataupun kita boleh berdasarkan kepada akal fikiran kita. Ni yang sekular itulah, ni akal fikiran. Maksudnya kalau kita nak tahu sama ada berbohong itu bermoral ataupun tidak, kita jangan tengok dalam wahyu, apa wahyu cakap ataupun apa Tuhan cakap, kan? Sebaliknya kita cuba fikir dengan akal kita. Kalau aku berbohong dalam kes ni, apa akan jadi? Kalau aku berbohong ni, dia akan mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada aku, right? So itu yang dimaksudkan dengan secular answer ni, right? Maksudnya kita menggunakan akal fikiran kita menggunakan pengalaman kita gunakan pemerhatian kita, right? Jadi dalam kursus ni kita akan lebih menumpukan kepada etika yang kita akan lebih menumpukan kepada asas etika yang bersifat sekular, right? To secular answers, right? Bukannya sebab saya anti agama ataupun saya nak awak semua jadi anti agama, tak. Tetapi sebab bila kita bercakap tentang persoalan moral, persoalan etika yang terbit daripada sains dan teknologi, kebanyakan jawapan-jawapan sama ada kita patut buat atau tak patut buat, bermoral ataupun tidak, kebanyakan jawapan-jawapan itu tidak dinyatakan dengan jelas dalam kitab suci ataupun oleh para nabi dan para rasul kita. Misalnya contoh macam sama ada kita patut menjatuhkan bom nuklear, patut menggunakan bom nuklear ataupun tidak peperangan, kan? Kalau kita buka kitab suci, dia tak kata pun you shall not use a nuclear bomb, kan? Dia tak sebut benda tu secara terang-terangan. Sebaliknya apa yang kita perlu buat, kita perlu menggunakan akal fikiran kita untuk membandingkan, okey, kalau kita gunakan bom nuklear ni, dia lebih mendatangkan kebaikan ataupun keburukan, kan? Kemudian kita timbang baik buruk itu, kan?
Dan daripada pertimbangan baik buruk itu barulah kita buat kesimpulan sama ada ia suatu tindakan yang bermoral ataupun tidak. Jadi sebab itu dalam kursus ni kita lebih beratkan kepada jawapan yang bersifat sekular itu. Bukannya sebab saya anti agama ataupun saya nak awak jadi sekular. Tak. Because sebab kebanyakan contoh-contoh yang kita akan bincangkan nanti, jawapan sama ada ianya patut dibuat atau tak patut dibuat itu tidak dijelaskan secara, jawapannya tidak diberikan secara terang-terangan dalam kitab suci. Jadi kita perlu menggunakan akal fikiran kita. Okay. So this is secara ringkasnya apa yang kita akan buat, apa yang kita akan kupas dalam kursus ni. Kalau awak pergi ke UKM Folio, saya telah muat naik nota ini. Yang ini adalah apa yang Azin apa Allahumma salli ala Muhammad, rumusan ataupun nota kuliah untuk minggu yang kedua. Jadi berkenaan dengan maksud dan tujuan ilmu etika, right? Dan kalau lihat ke atas ni, saya tulis bacaan wajib kat sini. Bacaan wajib ni adalah kiranya macam nota yang lebih lengkap lah kiranya. Saya akan muat naik yang bacaan wajib ni saya akan kongsikan dalam grup Telegram grup saya, sebab bila saya nak muat naik di UKM Folio tu file dia agak besar. Tetapi apa yang saya buat di sini, apa yang saya buat dalam nota ni adalah untuk menyenaraikan isi-isi penting daripada teks-teks ni, supaya bila awak baca petikan How Should We Live halaman 14 hingga 16 tu, awak akan tahu apa yang patut, apa isi penting yang patut awak ketahui. Right? I think I need to share my other screen. My iPad saya dah habis bateri. Let's see. I want to go to, I'm going to end anyway. Let's see. Saya buka tu supaya awak tu. Mana saya punya ni? Etika, let's see. Right, ingat saya buka Word dulu dan saya akan tu. See Word. I should have charged my iPad. Anyway, tak apa. Right, jadi saya akan kongsikan macam ni. Saya akan kongsikan yang teks ni. Tapi apa yang saya cadangkan awak lakukan adalah awak baca teks ni, right? Ni daripada muka surat 14 hingga muka surat 16 ni. Dan juga muka surat 1 sampai muka surat 13. Baca tu, dan sambil awak baca tu, awak lihat juga isi penting ni. Sebab yalah, bila kita membaca teks pada buku ni kan, kadang-kadang agak sukar untuk ketahui apa sebenarnya isi penting yang patut aku faham, right? Jadi apa yang saya telah lakukan, saya telah menyenaraikan, right? Saya telah merumuskan isi-isi penting daripada teks ni lah, supaya bacaan awak tu akan jadi terbimbing. Awak tahu apa yang patut awak berikan perhatian, right? Jadi saya nak akhiri dengan persoalan ini, dan kita akan bincangkan di minggu depan juga, insyaAllah. Persoalan kita cakap tadi yang kalau kita nak tahu sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak, apa yang boleh kita buat? Pertama, kita tengok, kita rujuk agama, right? Agama kata apa? Kedua, kita rujuk undang-undang. Apa undang-undang kata? Yang ketiga, kita rujuk adat resam. Apa adat resam kita kata? Kan? Ketiga-tiga jawapan ini, right? Sama ada rujuk apa Tuhan kata, rujuk apa undang-undang kata, ataupun rujuk apa adat resam kata, kedua-duanya mengandaikan hukum moral, menentukan penentuan baik buruk sesuatu tu bergantung kepada satu hukum moral lah kiranya. Maksudnya there is a moral law which tells us what is the right thing to do and what we should do and what we shouldn't do, right? Apa yang kita akan bincangkan nanti dalam minggu depan insyaAllah adalah kita sebagai manusia ni, boleh tak kita hidup
boleh tak kita hidup dengan aman tenteram? Boleh tak kita hidup dengan bahagia tanpa hukum apa-apa hukum moral untuk memimpin kelakuan kita? Can we live peacefully and happily? Can we as human beings live happily and peacefully without any moral laws, right? Tanpa hukum agama langsung untuk memimpin kelakuan kita, right? Dan persoalan ini akhirnya dia boleh diringkaskan lagi sebenarnya. Dia dia boleh kita sebenarnya bertanya kenapa kita perlukan hukum moral? Why do we need morality? Tak boleh ke kita hidup di dunia ni tanpa hukum moral langsung, kan? Why do we need morality, kan? Jadi dalam petikan yang di atas ni, yang saya kongsikan yang ke atas ni, ada satu jawapan yang diberikan oleh seorang pemikir yang bernama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ni hidup pada abad ke-16 hingga ke-17 di England, right? Beliau menulis sebuah buku bertajuk Leviathan, dan beliau menjawab bahawa manusia tidak boleh hidup dengan bahagia tanpa hukum moral, sebab tanpa hukum moral, right, kehidupan manusia akan jadi sengsara, akan jadi kacau bilau, akan jadi miskin, kan, akan jadi pendek, right? Jadi pada pandangan Thomas Hobbes, hukum moral ini ataupun hukum moral itu perlu ada untuk mengawal sebagai satu bentuk kawalan masyarakat. It is a form of social control, because without moral laws, then we will live like savages. Sebab tanpa hukum moral, maka kehidupan manusia di dunia akan kacau bilau, right? Jadi cumanya bila dia kata manusia ni perlu hukum moral, sebab tanpa hukum moral kehidupannya kacau bilau, then kita perlu bertanya dari mana datangnya hukum moral ni, kan? Sebab kita kena ingat sebab Thomas Hobbes ni adalah jawapan yang diberikan ni adalah jawapan yang sekular. Dalam arti kata, kalau kita tanya orang beragama, kenapa kita perlukan hukum moral, right? Orang beragama akan kata, kita perlukan hukum moral sebab kita diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan yang paling layak, paling berhak memberitahu kita apa tindakan yang moral, apa tindakan yang tidak moral, kan? That is a religious answer, right? If you were to ask a religious person, why do we need morality? The person would say that, you need morality because we need morality because we are created by God, and God tells us, and God knows, Tuhan lebih tahu apa yang elok, apa yang tak elok untuk diri kita, kan? Jadi kalau kita ingin hidup bahagia di dunia ini, maka kita perlu ikut perintah Tuhan. Jadi kita tak boleh tidak hidup tanpa hukum moral, kan? Itu jawapan agama, kan? Sekiranya kita tidak menerima jawapan agama, kan? Katakan kita tidak percaya, ataupun kita percaya Tuhan tapi kita rasa Tuhan berhak campur tangan dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh menyandarkan, kita tak boleh menjawab soalan kenapa kita perlukan hukum moral dengan merujuk pada Tuhan, kan? Sebab kita fikir Tuhan tak ada kena-mengena dengan baik buruk, kan, dengan moral ataupun tidak sesuatu tindakan. Jadi Thomas Hobbes mengemukakan jawapan tentang kepentingan hukum moral, tentang tujuan hukum moral yang bebas daripada agama. Maksudnya daripada mengatakan bahawa we need morality because God created us, therefore God knows better what is good and what is bad for us. Hobbes is saying that we need morality, we need moral laws, because without moral laws then human beings will
kill each other, kan? We will live in a kita akan hidup dalam keadaan yang kacau bilau, kan? Jadi dan bila kita hidup dalam keadaan kacau bilau ni, kacau bilau dalam arti kata semua orang, saya buat sini ya. Jadi ini hujah Hobbes. Dia kata kalau kita fikirkan setiap seorang daripada kita, right? Setiap seorang daripada kita ni, kita mempunyai kemampuan untuk menyakiti orang lain. We can hurt other people, right? At the same time, kita mahu memuaskan diri kita sendiri. Kita nak kenyang, kita nak kaya, kan? Kita nak gembira, kan? Jadi dalam diri manusia ni, dalam diri kita ni, ada persaingan di antara apa yang boleh kita buat dan apa yang kita mahu, di antara kemahuan dan kemampuan. Right? Dan sekiranya semua orang dibenarkan atau semua orang bebas melakukan apa saja semata-mata untuk memenuhi apa yang dia mahu, kemahuan dirinya, maka ini akan menjurus kepada keadaan yang bersengketa. Right? If everyone is allowed to pursue their own self-interest and everyone is capable of causing harm to other people, then this will lead to conflict, will lead to strife. Ini akan menjurus kepada keadaan bersengketa dalam sesebuah masyarakat, di mana setiap orang akan mengikuti hawa nafsu masing-masing, dan setiap orang akan berlumba-lumba untuk hanya memelihara kepentingan diri masing-masing. Right? Dan dalam keadaan yang kacau bilau ini, tak ada konsep adil ataupun keadilan, kezaliman, tak ada beza pun antara tindakan yang adil, tindakan yang zalim, kan? Sebab tak ada authority, tak ada kuasa yang boleh yang boleh menguatkuasakan undang-undang misalnya, kan? Tak ada peradaban dan tak ada kebudayaan juga, sebab kalau semua orang hanya memilih untuk mengikuti hawa nafsu masing-masing dan semua orang hanya mementingkan diri sendiri, kan? Maka tak boleh ada kerjasama, kan? Takkan ada orang yang akan cuba untuk bercocok tanam, sebab kalau dia bercocok tanam pun nanti mungkin orang lain akan curi tanaman dia. Kalau dia bina rumah pun mungkin orang lain yang akan mencuri rumah dia. Jadi buat apa dia nak bersusah payah, right? Jadi dalam keadaan yang kacau bilau ini, tiada peradaban dan tiada kebudayaan mungkin boleh muncul, right? Jadi dan dalam keadaan yang kacau bilau ni sebenarnya meskipun setiap seorang tu mengikuti hawa nafsu, bukan begitu, setiap seorang tu berlumba-lumba untuk memelihara kepentingan diri masing-masing, tapi sebenarnya semua orang akan rugi, sebab ialah kita even though we are pursuing our own self-interest, but then we cannot fulfill that, kan? We cannot, because there is no incentive, tak ada ganjaran untuk kita berbuat apa-apa untuk orang lain, kan? Jadi keadaan kacau bilau ni akan merugikan semua orang. Kita tak boleh hidup bermasyarakat, kita tak boleh ada peradaban, tak boleh ada kemajuan, kan? Jadi apa yang Hobbes kata, untuk mengelakkan keadaan kacau bilau ni, apa yang patut dibuat adalah semua orang dalam masyarakat ni akan berpakat untuk mengekang kebebasan, untuk mengorbankan sedikit kebebasan dirinya, dan semua orang dalam masyarakat ni bersetuju untuk menundukkan, untuk memasrahkan diri diorang kepada seorang pemimpin, kan? Dan pemimpin inilah yang akan menguatkuasakan hukum moral, right? So what Hobbes is saying is that if we allow everyone to pursue their own self-interest, right? Whatever the cost, then that will lead to a state of nature that is chaotic, right? Dan jadi untuk mengelakkan keadaan kacau bilau ni, apa yang patut dan apa yang boleh dibuat adalah semua orang bersetuju untuk mengenepikan kepentingan diri masing-masing, kan,
untuk membataskan kebebasan dirinya, right? Dan merelakan diri mereka untuk diperintah, untuk dipimpin oleh seorang pemerintah yang akan menguatkuasakan hukum moral. Dan dengan adanya hukum moral ini, maka semua orang akan terjamin dari segi keselamatannya, dari segi kesihatannya, dari segi keamanannya. Dan bila ada keamanan, ada ketenteraman dalam masyarakat itu, maka barulah boleh ada keadilan, barulah boleh ada peradaban, barulah boleh ada kebudayaan, barulah boleh ada kemajuan. Right? Jadi menurut Hobbes, kalau kita tanya Hobbes, why do we need morality? Kan? Jawapan Hobbes adalah manusia memerlukan hukum moral sebab tanpa hukum moral, masyarakat kita akan hancur. Right? Semua orang akan sengsara. Kan? Tak ada orang boleh mengembangkan potensi je. Kalau ada pergaduhan di antara si A dan si B, tak ada orang yang boleh menyelesaikan persengketaan di antara dua orang ni dengan adil dan teratur, kan? Kalau tanpa hukum moral, kita tak boleh bezakan apa tindakan yang patut diberikan ganjaran, apa tindakan yang patut diberikan hukuman, kan? Jadi Hobbes berhujah bahawa manusia memerlukan hukum moral sebab tanpa hukum moral manusia ni akan jadi macam binatang, right? Dan bila kita lihat hujah Hobbes ni, kita boleh lihat bahawa Hobbes mempunyai pandangan yang agak pesimistik terhadap sifat manusia, terhadap fitrah manusia. Pada Hobbes, manusia ni sekiranya manusia lahir dalam keadaan semacam binatang, dalam arti kata mereka, manusia sekiranya dibiarkan, fitrah manusia ni adalah untuk memelihara, untuk mengejar kepentingan masing-masing, untuk mengikut hawa nafsu masing-masing. Jadi Hobbes mempunyai tanggapan yang agak pesimistik, right, tentang sifat semula jadi manusia, right? Dan kalau kita boleh memikirkan sama ada kita bersetuju ataupun tidak, betul ke manusia ni secara fitrahnya dia akan dia mementingkan diri sendiri, dia hanya ikut hawa nafsu je, kan? Sebab kalau kita tidak bersetuju dengan andaian Hobbes bahawa manusia ni secara fitrahnya dia mementingkan diri sendiri, dia ikut hawa nafsu, dan kita tak semestinya menerima kesimpulan yang dia buat lah, right? Dan jadi saya kemukakan hujah Hobbes ni because Hobbes adalah seorang ahli falsafah moral yang agak penting dalam peradaban barat, right? Jadi kita patut tahu sekurang-kurangnya apa pandangan peradaban barat tentang hukum moral ni. Jadi sekali lagi, untuk kepada kalau kita bertanya, right, perlu ke hukum moral ni? Adakah manusia memerlukan hukum moral? Salah satu jawapan yang diberikan iaitu jawapan Hobbes. Hobbes akan menjawab, dia kata ya, kita perlukan hukum moral sebab tanpa hukum moral manusia akan hidup seperti binatang. Jadi hukum moral itu bertanggungjawab untuk menghalang manusia daripada menonjolkan sifat kebinatangannya, right? Jadi itu jawapan Hobbes, right? Jadi di bawah ni ada gambar Hobbes, this is Hobbes, Thomas Hobbes. Jadi sekali lagi, ini adalah jawapan yang bersifat sekular, dalam arti kata bila kita mengenepikan Tuhan, right? Bila bercakap tentang hukum moral, dan ini adalah jawapan yang diberikan, right? Sebaliknya kalau kita bertanyakan kepada orang beragama, adakah kita memerlukan hukum moral, kenapa kita perlukan moral, maka kita akan mendapat jawapan yang berbeza, right? Jadi pada minggu depan, right, kita akan melihat persoalan sepatutnya kita masuk tentang kenapa etika dan moral ni penting dalam sains teknologi, tapi saya nak kupas lebih dahulu
kenapa kita perlu bersikap moral, right? Why do you have to be moral? Dan kita akan lihat ada dua jawapan kepada soalan itu. Why do we have to be moral? Why do we have to act morally, right? Dan dua jawapan itu bergantunglah sama ada kita seorang egois, maksudnya kita patut berkelakuan moral sebab bila kita berkelakuan moral tu kita akan menguntungkan diri kita, right? Because being moral will benefit us, right? Will profit us. Ataupun kita satu lagi, kita patut berkelakuan moral sebab bila kita berkelakuan moral tu kita akan it is called an altruistic position. Maksudnya kita akan mendatangkan manfaat kepada orang lain, dan dengan mendatangkan manfaat orang lain maka kita akan menjadikan kehidupan masyarakat tu lebih baik, right? So we will look at that next week. Okay, jadi saya rasa kita boleh berhenti di sini, dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Right? Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanyakan dalam grup Telegram tu. Saya belum sempat habis semak lagi jawapan yang awak berikan minggu lepas. InsyaAllah saya akan selesaikan by the end of by this weekend, right? Jadi boleh check lah komen-komen nanti, komen saya berikan kepada jawapan awak, right? Jadi terima kasih semua. Jaga diri masing-masing. Selamat petang dan assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you, Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih.